Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, apa khabar? Okey, apa khabar sepanjang tempoh PKP apa-apalah PKP inilah. Okey, so sekarang ni memang kes-kes macam makin banyak kan. Kes makin banyak. So tak apa. Bukan tak apa. Okey. Sebab kita pun benda tu macam di luar kawalan kita kan. Kita pun tak boleh nak kawal kalau makin banyak kes. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang ialah tak lain tak bukan ialah patuhi SOP. Okey, kalau tak perlu keluar rumah, tak perlu keluar rumah, dan kalau perlu keluar rumah, jagalah jarak. Okey, jaga jarak, pakai mask dan sentiasa pastikan kita kerap basuh tangan. Okey, sebab sekarang ni dia punya problem dia adalah lebih ramai orang yang tak ada gejala apa-apa pun. Okey, ramai orang yang macam dia buat test, buat COVID test tu untuk macam surveillance, just macam saringan. Okey, tak ada apa-apa, mungkin nak masuk kerja ke, ataupun mungkin macam orang office dia kena COVID tapi dia tak adalah kontak rapat, tapi dia tak ada apa-apa, tak ada apa-apa tak ada apa-apa simptom pun, tapi boleh jadi positif. So itulah yang kita takut sekarang ni, sebab semua orang pun ada risiko. Okey, walaupun kita nampak orang tu macam sihat kan, dia pun ada berisiko juga. So siapa-siapa pun kita kena jaga-jaga. Okey, tak boleh percaya dekat orang sekarang ni. So cara yang paling baik ialah kita just stay at home lah. Okey, so apa yang saya nak share pagi ni adalah tentang kematian. Sebab hari tu, yang hari Rabu tu kan, saya yang masa kat klinik tu, saya dengan staff-staff saya, diorang yang pagi tu macam kita orang baru nak start engine lah, belum lagi start kerja tapi baru nak start engine, macam tengah breakfast. So kami pasang lagu, biasanya memang akan pasang YouTube lah kan, untuk memeriahkan suasana. So kebetulan lagu masa tu lagu Bidadari Syurga Siti Nurhaliza kan. Saya pun tak tahu lagu tu sebenarnya, tapi dia saya dengar lagu tu, dia macam lagu yang melirik-lirik kan, yang macam lepas tu saya cakap lah dengan dia, saya cakap kenapa juga pagi-pagi ni pasang lagu lembik macam ni kan. So dia cakap, kau tak nak ke jadi bidadari syurga lakimu, macam begitulah. So I was like, alah, kat dunia pun dah memang bidadari dah pun, tak ada kat syurga. So dari situlah macam tanyalah kan, macam tanya, kalau macam pasangan tu kahwin, kalau salah seorang mati, so nanti kalau yang pasangan dia masih hidup tu kahwin lain, so nanti kat syurga dia dengan siapa? Macam tu lah. So terkeluarlah bab mati apa semua. So saya punya staff tu, mulut dia main poket-poket tau. Poket-poket ni dia macam mulut laser, mulut yang tak ada insurans ke hati kau, dia nak mengatur orang ke apa macam tu. Tapi bila cakap pasal mati ni, actually dia ada macam ada idea lah, mati tu macam mana kan, apa yang akan berlaku lepas kita mati, something macam tu. So kita orang punya perbincangan masa tu quite exciting lah kan. So saya pernah bila kita sebut pasal mati kan, most of us macam cuba nak elakkan cerita pasal mati. Dan kenapa juga cerita pasal mati kan, banyak lagi benda-benda lain yang lebih menarik untuk diceritakan. Mati ni jangan sebut-sebut lah macam tu, nanti dah dekat nak mati ke apa ke. Tapi hakikatnya yang kita kena terima, yang setiap yang hidup ni pasti akan mati. So kita yang hidup ni, walaupun kita tak suka nak cakap pasal mati, memang kita akan mati juga pada suatu hari nanti. Nah, masalahnya kita tak tahu bila. Soalnya kita tak tahu bila kita akan mati, tapi kita pasti akan mati. So bila kita akan mati tu, dia bukan persoalan yang patut kita cari jawapan kan. Bukan patut kita cari jawapan bila aku akan mati kan. Tapi apa yang persediaan yang kita buat untuk hadapi kematian kita tu yang lagi penting sebenarnya. Okey, saya pernah dengar seorang ustaz lah, dia bagi ceramah pasal mati kan. Dia cakap, bila kita kat dalam kubur nanti, sebenarnya dia macam satu kehidupan yang macam ni juga. Maka kita akan jumpa balik kita punya kawan-kawan yang dah mati sebelum ni. So mungkin dia pun sedang tunggu-tunggu kita datang kan. So kita tahu kan, bila kita mati dia akan ada macam ujian dengan malaikat kan. So macam dia orang yang kat dalam kubur tu,
Aku dengar si A ni dah mati kan, kita tunggulah dia datang, kita tunggu dia datang macam tu. Tapi tunggu-tunggu tak sampai, so mungkin tak lepas kat malaikat. So na'udzubillah lah kan. So diharapkan lepas kita mati pun kita meneruskan lagi kehidupan kita. Okey, lepas tu dia cerita jugalah, dia cakap mati ni dia macam kita nak balik, macam contohnya kita pergi belajar. Okey, contohnya kita pergi belajar jauh, overseas lah contohnya, belajar luar negara. So kita macam nak masa kita belajar tu nak contact dengan family pun mungkin agak susah lah kan. So jadi lepas kita habis belajar, mungkin after 5 years kan, 6 years, so kita dah habis belajar dan kita dah lulus exam, so of course kita excited nak balik kampung kan. Dan masa tu mungkin kita siapkan kita punya oleh-oleh untuk family, beli untuk mak ayah apa semua kan, sebab kita excited nak balik. So macam tu jugalah dengan kematian. Sebab bila kita dah macam kita, bukanlah kita nak perasan kita ni masuk syurga, tapi bila kita dah dapat apa yang kita nak dapatkan kat dunia ni, kan kita rasa macam kita dah cukup lah, okey, dah cukup. So kita sedar yang memang kita dah nak dipanggil balik, so more or less kita rasa dah sedia lah kan. So kita akan rasa excited untuk menghadap, bukanlah excited, maksudnya kita lebih bersedia lah kan, kita lebih bersedia. So dia macam tu lah, macam kita nak balik kampung, kita dah sediakan bekalan-bekalan kita untuk bawa balik kat mak ayah kita. So lebih kurang kita akan rasa excited lah nak balik kan. So macam tu lah juga dengan kematian kita. Bila kita dah bersedia, dah cukup dengan bekalan-bekalan kita, kita akan rasa lebih sedia. Kita akan rasa kita tak akan rasa beratnya nak tinggalkan dunia ni. Sebab selalunya orang yang macam takut mati, berat nak tinggalkan dunia ni sebab dia belum bersedia lagi kan. Banyak benda, macam banyak lagi kebaikan-kebaikan yang tidak dibuat kan, banyak lagi dosa yang belum ditaubatkan. Jadi sebab itulah rasa takut nak mati, rasa tak bersedia nak mati sebab banyak lagi benda yang kita belum capai kan. Hi Bimal, how are you? Okay, so itu pasal kematian. So kalau kita bersedia, kalau kita macam kita dah kita buat apa untuk menghadapi kita punya kematian tu, insya-Allah kita akan lebih bersedia dan kita pun macam tak takutlah untuk mati. Sebab kita tahu memang kita akan mati kan. Okay, itu yang pertama lah. Okay, yang kedua, kematian ni juga dia boleh jadi motivasi. In fact, ramai orang-orang yang dah berjaya di dunia ni pun menjadikan kematian tu sebagai motivasi. Sebab semua orang pun tahu, tak kisahlah agama apa pun, memang semua orang tahu yang kita ni akan mati kan. Jadi bila dan kematian tu dia memutuskan kehidupan kita di dunia ni. So apa yang kita hidup di dunia ni, bila kita mati kita tak akan bawa dah pergi ke sana, kecuali kita punya amalan-amalan kita lah, apa kebaikan yang kita dah buat kat dunia. So sebab tu orang-orang yang berjaya ni, bila dia tahu yang hakikat dia akan mati, dia tidak akan bertangguh untuk mengerjakan impian dia. Okey, apa saja impian yang dia ada, dia tidak akan macam, kalau rasa lemau ke, rasa malas ke kan, rasa tak nak buat ke, nak putus asa ke, tapi bila ingatkan mati, bila ingat kita ni akan mati, so kita akan jadi lebih bersemangat. Kita punya semangat tu akan kembali, sebab kita belum capai lagi apa yang kita nak kan. So mungkin untuk kalau kita impian kita sendiri, contohnya kita kata nak nak drive Ferrari lah, contoh kan, drive Ferrari. Lepas tu kita rasa macam alah, tak payahlah, kalau mati tak sempat drive Ferrari pun apa salahnya kan. Tapi cuba kita fikir kan, orang-orang yang keliling kita, contohnya anak-anak kita kan, kalau kita tak sediakan kehidupan untuk diorang, macam sediakan apa yang kita nak tinggalkan untuk mereka, kan, cuba bayangkan macam mana kehidupan diorang. Okey, jadi itulah hakikat dia. Orang-orang yang berjaya memang ramai yang jadikan kematian sebagai diorang punya motivasi untuk terus mencipta kejayaan
untuk terus berimpian dan mencapai impian mereka. So itulah yang kita pun perlu buat juga, sebab hakikatnya memang kita akan mati, cuma belum tahu masanya bila kan. Okey, so berfikir kalau besok kita mati, apa yang kita tinggalkan untuk orang yang masih hidup di dunia ini. Okey, so itu sahajalah daripada saya pagi ini. So terima kasih kepada siapa yang dah join. Okey, so itu sajalah. Okey, bye bye, assalamualaikum. Semoga dapat something lah daripada apa yang saya sampaikan pagi ni. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.